Cikgu ni kertas berapa tu? Sekejap ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ni kertas 2 soalan 12, 13. Kertas 2 soalan 12, 13. Okey, cikgu pergilah. Okey, ni soalan esei, soalan bahagian C, kertas 2 bahagian C, soalan 12, soalan 13. Ni soalan pilihan. Soalan pilihan ini boleh pilih nak jawab soalan 12, boleh pilih nak jawab 13. Tapi cikgu sarankan jawab dua-dua sebab bila kita jawab dua-dua, markah yang tertinggi akan dipilih. Okey, kita tengok soalan 12. Pada masa kini, kita mempunyai pelbagai pilihan untuk mendapatkan rawatan perubatan yang boleh menyembuhkan sesuatu penyakit. Okey, cuba tengok rajah 91 dengan rajah 92. Kalau kamu ingat jenis rawatan, jenis kaedah rawatan yang kamu belajar. Okey, siapa yang ada kertas ni highlight kan? Tak ada. Jadi kaedah perubatan ni ada 3. Yang pertama, perubatan tradisional. Yang kedua, perubatan moden. Yang ketiga, perubatan komplementari. Tradisional ni macam mana? Tradisional ni pakai lidah buaya, pakai kunyit, pakai daun bunga raya, pakai minyak gamat. Perubatan moden, biasanya kita ambil ubat lah, antibiotik, tu apa lagi? Antibiotik, Panadol kan. Komplementari ni biasanya tak melibatkan dadah lah. Contohnya ni urutan kaki ni, kiropraktik, akupuncture, lagi apa lagi? Dalam buku teks tu, akupuncture, kiropraktik, apa lagi ya? Homopati, mengurut. Ini komplementari. So soalan tanya, apakah jenis kaedah rawatan dalam rajah 91 dan rajah 92? 2 markah. Jadi kita tulislah macam mana cara nak tulis. Rajah 9.1. Perubatan apa tadi? Perubatan apa tadi? Bagus. Komplementari. Kena sebut. Bila sebut kita boleh mengeja. Okey, rajah 9.2. Perubatan moden. Ni jawapan dia. Perubatan moden. Sebab gambar orang bedah tu. Melibatkan pembedahan. Ni ni bedah-bedah ni. Moden. Okay. Lepas tu cikgu rasa tak ada masalah ni. Yang menjadi masalah, mungkin yang ni korang tak ingat. 5G ingat tak? Cikgu rasa tak ingat ni. Cikgu cikgu jarang tekan kan malam ni baru cikgu cerita. Ya, ingat? Kaedah perubatan ada 3. Modern, traditional, komplementari. Okay. Okay, lepas tu soalan tanya berikan 2 masalah kesihatan. Highlightkan, kurungkan dia nak 2 masalah kesihatan yang boleh dirawat menggunakan setiap kaedah yang dinyatakan dalam 12A. Maksudnya, kalau kaedah rajah 91, apa masalah kesihatan? Kalau rajah 92, apa masalah kesihatan? Okay, apa pun soalan yang akan keluar, menulislah. Jangan takut menulis. Bila kita terlalu takut menulis, memang kita tak dapat jawab. Ya. Jadi menulislah apa sahaja. Jangan takut dengan jawapan kita. So, rajah. Kaedah. Rajah 9.1. Apa nama penyakit? Sebut belaka. Dia nak 2 je. Bantai je lah. Penyakit apa? Biasanya kalau mengurut-ngurut. Kalau kiropraktik ni kan tulang. Gitu kan. Lagi apa? Kalau aku pancir tu untuk apa? Sakit apa sendi bukan? Sakit sendi. Nak ite itu wi. Lepas tu sakit apa lagi? Cepat. Belasah je kau, jangan takut lah. Sakit kepala, sakit otot.
Sakit saat demam. Belasah je lah. Belasah je. Okey, tulis je. Sakit saraf. Stres. Kadang-kadang orang ni mengurut untuk hilangkan stres. Kan tegang dekat bahagian belakang ni. Stres. Belasah je. Walaupun dia minta 2. Tulis apa sahaja. Okey, kaedah Rajah 9.2 pula dia nak 2. Yang ni sebenarnya dia nak 2. Yang ni pun dia nak 2. Baru dapat 4 markah. Okay, so perubatan moden. Apa penyakit yang melibatkan perubatan moden? Yang kena makan antibiotik. Yang melibatkan pembedahan. Yang kena makan Panadol. Apa dia? Contoh penyakit dia. Sesama. Lagi? Tumor. Demam. Belasah je. Tumor ni apa? Ketumbuhan. Lepas tu apa lagi masalah kesihatan? Kencing manis. Kencing kawan tak dapat lah. Ya? Darah tinggi. Belasah je lah. Dia nak 2, jangan bagi 2. Boleh tak? Boleh tak sampai sini? Boleh. Ke tengah menyalin tu? Menyalin. Cikgu record benda ni. Tak apa. Dia ikutlah kalau rajin nak tengok semula. Okay, B settle. C pula. 6 markah. Banyak kau nak goreng ni. Benda kau nak goreng 6 markah ni. Mari kita tengok. Puan Malia telah dikenal pasti mengidap penyakit kanser tahap 1. Kaedah perubatan manakah yang sesuai untuk rawatannya? Wajarkan jawapan anda. So, kau ada dua kaedah rawatan lah tadi. Rawatan apa tadi? 9.1 boleh, 9.2 pun boleh. Agaknya nak pilih yang mana untuk kanser? Korang pilih yang mana kau nak pilih? Boleh pilih belaka. Tak ada masalah sebab dia suruh, dia kata kaedah manakah yang sesuai. Kamu rasa yang mana? 9.2. 9.2. Okey, lepas tu kena wajarkan lah. Bila 6 markah, maksudnya wajaran kena ada 5 point at least. Ya, tapi jangan jangan bagi 5, bagilah lebih. Okay, so C tadi. Rajah. Tak payahlah, memang tak ada buku. Gambar tu. Rajah 9.2. Kenapa kita kata Rajah 9.2? Apa alasan kita? Kenapa kita pilih moden untuk merawat kanser tahap 1? Bagi alasan, kenapa? Kenapa kamu memilih rawatan moden untuk merawat kanser? Tak ada alasan? Jangan periksa, jangan macam ni. Jawab je apa dia, kenapa? Rawatan lebih berkesan. Rawatan merawat lebih cepat. Lagi. Dapat membunuh sel kanser dengan cepat. Jangan mati idea tau. Lagi? Apa lagi idea? Kenapa kita pilih perubatan moden? Percaya sangat kita. Kenapa kita percaya sangat dengan perubatan moden ni? Sebab dia terbukti secara klinikal. Okay. Lepas tu dia menggunakan kaedah moden lah. Seperti apa? Orang kanser ni biasanya dia guna kaedah apa? Pembedahan. Seperti pembedahan, kemoterapi, radioterapi, kemoterapi. Tulis apa saja, jangan takut. Soalan 12, 13 adalah soalan untuk kamu berkarya. Ya, jangan takut menulis. Dia ada berapa poin ni? 1, 2, 3, 4, 5. Tulis poin gitulah. Tulis poin gini, kau jangan buat perenggan. Aku bukan mengajar bahasa Melayu. Ya. Okey, lepas tu kita boleh cakap lagi apa? 1, 2, 3. Cukup 5, 6. Nanti kalau ada idea, apa-apa idea yang ada, lontarkan sahaja. Tulis dalam bentuk poin, jangan tulis dalam bentuk perenggan. Cikgu, kalau cikgu lah sebagai pemeriksa lah.
Cikgu tak suka dalam bentuk penggal. Payah. Jadi bentuk point. Senang nak baca. Okay, nampak kemas. Okay. Okay, kalau nak pilih Raja 91 pun tak ada masalah. Okay, contoh nak pilih Raja 91. Kenapa? Tak melibatkan dadah. Tak melibatkan pembedahan. Kadang-kadang orang ni takut bedah. Tak melibatkan pembedahan. Tak melibatkan dadah. Kos rawatan dia rendah. Tak tinggi. Lepas tu, bahan-bahan kita boleh dapat dengan mudah. Masuk dalam hutan. Macam senang sangat masuk dalam hutan nak cari. Ingat senang masuk dalam hutan. Bahan rawatan mudah didapati. Terbukti secara pengalaman. Tiada kesan sampingan. Itu kalau kita pilih Rajah 9.1. Ibaratnya macam ni. Kamu tulis je Rajah ke 9.2 dapat 1 markah. Jadi kamu gorenglah apa wajaran dia. Mudah-mudahan gorengan kamu itu sedap untuk dimakan. Ya? Dapatlah markah. Okey, habis yang itu. Boleh tak sampai sini? Boleh. Apa yang keluar? Apa pun soalan yang keluar jangan takut. Tulis apa sahaja. Penat kau belajar dalam musim COVID ni. Form 4, Form 5 belajar PDPR bagai. Bila waktu periksa sebenar tak nak jawab. Penat. Jadi belasah sahaja. Hentam keromok. Jawablah apa sahaja all out. Tengok Marsha Milan tu menyanyi lagu cinta tu. Dia punya all out. Cikgu nak kamu punya semangat pun macam tu. All out! Okey dah, beres yang ni. Soalan 13 pula. Soalan ni agak susah sebab melibatkan cahaya susah tu sebab cikgu tak gemar sebenarnya. Tapi tak apalah, cikgu kena cerita jugalah. Kita tak tahu, takut yang tak suka ni akan keluar kan. Okey, kanta pembesar. Tahu kanta pembesar kan? Siapa tak pernah jumpa kanta pembesar? Teruk sangat wapenya. Okey, kanta pembesar adalah sejenis peralatan optik yang membantu mengatasi had penglihatan. Yang bentuk bulat ni. Nak tengok huruf. Biasanya orang nak repair jam, dia akan guna kanta pembesar. Nyatakan 2 ciri imej yang dibentuk oleh kanta pembesar. Jangan risau, hafal sahaja. Kanta pembesar, cirinya adalah imejnya, tulis macam ni. Tegak, maya, lebih besar. Tulis dalam bentuk apa ni? Point. Dia nak berapa tu sebenarnya? Dia nak 2 kan? Bagi lebih. Buat dalam bentuk point macam cikgu buat ni. Kau jangan buat dalam bentuk-bentuk perenggan bagai. Tak payah tulis dalam bentuk point. Tak cukup kertas, angkat tangan minta. Okey, B pula. Sampai sini boleh tak? Hafal. Kanta pembesar, maya, lebih besar, tegak. Hafal. Okey. Lepas tu soalan tanya. Kemajuan teknologi membolehkan penghasilan kanta sangat nipis. Maksudnya teknologi sekarang dapat menghasilkan kanta yang sangat nipis. Macam cermin mata ni sebenarnya, macam cikgu ni masih guna kanta tebal. Nak jimat duit lah kononnya. Jadi kanta tebal. Jadi dia boleh ada lagi kanta nipis. Harga dia lebih mahal lah. Untuk cermin mata. Ni bukan kanta ya, ni cermin. Cikgu cuma nak tunjuk bahawa kalau kanta pun, apa pula cermin? Ni kanta lah ni. Ni kanta cekung. Ni kanta cekung ni untuk orang rabun jauh. Kanta lah ni. Dia ada yang lebih nipis. Macam cikgu ni lebih tebal lah. Tebal sikit lah. Ya, okey. Jadi teknologi sekarang dapat menghasilkan kanta yang lebih nipis. Kalau kamu tengok phone kamu tu sebenarnya dekat kamera tu ada kanta. Sangat nipis. Kamu pun suka selfie gitu kan? Dalam tak sedar sebenarnya dekat phone kita tu ada satu kanta yang sangat nipis. Nyatakan 2 aplikasi kanta dan kelebihannya pada peralatan optik. Tadi yang pertama cikgu cakap telefon tadilah. Telefon kamu tu. Telefon bimbit. 2 aplikasi. Tapi jangan bagi 2. Bagi banyak. Selain telefon bimbit, apa dia? Selain telefon bimbit, apa dia? Cepatlah. Laptop boleh ke? Jangan tak boleh ke? Laptop. Jam. Kan ada jam hot yang jenis boleh Belasah. zoom sikit je. Tak, belas saja. Jam belas saja. Lepas tu kau goreng lah apa-apa dia. Okey, siapa nak cakap jam tadi? Okey.
Jam. Jam apa? Jam kanta? Macam mana tu? Dia kata macam ni kan. Susah kan? Oh, susah. Okey, tak apa. Cikgu bagi yang mudah. LCD? LCD cikgu tu? Teleskop tu. Teleskop. Teleskop. Tak apa. Tulis je. Tak ada masalah. Lagi? Ni Dia nak dua. Side mirror? Side mirror tu cermin sayang. Tu bukan kanta. LCD, kamera SLDR, DSLR, kamera DSLR, CCTV. Hai ni teleskop ni sebenarnya bukan cikgu tak terima jawapan dia. Tapi maksud cikgu teknologi terkini. Dalam kanta yang nipis tu dapat menghasilkan telefon pintar, LCD, kamera DSLR. Tak apa, teleskop pun tulis je. CCTV ni semuanya menggunakan kanta. Baru dapat 2 markah sebab dia nak 2 aplikasi. Cermin mata. Tak apa, kamu boleh tulis. Sebab kita tak tahu seluas mana dia punya skop jawapan. Jangan tak tulis langsung. Cermin mata, tapi kamu kena tulislah cermin apa? Cermin untuk rabun apa? Rabun jauh ke? Spesifik kan dia? Sebab spek mata ada spek mata hitam. Dia tak berfungsi apa-apa pun ada juga. Okey, jadi telefon pintar ni kamu kena terang pula. Kena terang pula. Dia kena terang apa? Kelebihan. Apa kelebihan dia? Apa kelebihan? Sibuk benar orang ni. Tak tahulah aku. Kita tengoklah situ. Okey. Telefon pintar. Apa kelebihan dia? Okey. Dapat menghasilkan imej yang nyata, songsang, lebih kecil. Macam mana nak ingat tu? Hafal lah. Dalam masa terdekat ni tak perlu faham. Hafal. Ingat telefon pintar, imej nyata, songsang, lebih kecil. LCD. Cuba kamu tengok pancaran LCD. Dia menghasilkan imej yang macam mana? Imejnya dalam tulisan cikgu ni macam ni. Tapi bila cikgu pancarkan kat dinding, imejnya akan jadi lebih apa? Lebih besar kan? Dapat menghasilkan imej yang nyata. Nyata ni maksudnya imej tu terhasil dekat skrin putih. Imej tu terhasil dekat dinding. Itu nyata. Maksudnya kita boleh nampak imej tu pada skrin putih. Imej yang nyata. Apa tadi? Lebih besar. Songsang. Hafal lah. Kalau rasa tak ingat, hentam sahaja. Jangan biar kosong. Okey? Teleskop tadi. Alamak, cikgu tak ingatlah fakta teleskop tu. Teleskop. Mana pergi benda ni? Sekejap Okey, kalau kamera DSLR dapat menghasilkan imej yang nyata. Sebab kan dia ada filem. Tapi kamera DSLR ni sekarang ni dah tak ada filem dah. Kamera dulu-dulu dia ada filem. Kodak kita panggil. Tahu tak kodak tu? Tahu ke tak tahu? Kau tahu tak zaman kamera dulu-dulu? Tahu. Okey. Dan lebih kecil. Nampak tak? Senang cerita macam ni. Imej yang terhasil, kamu hafal sama ada dia nyata, maya, songsang, tegak, lebih kecil, lebih besar. Itu je ciri imej. Kalau songsang, lawannya tegak. Kalau lebih besar, lawannya lebih kecil. Kalau nyata, lawannya maya. Itu ciri imej yang terbentuk. Kalau CCTV pula, imejnya nyata. Imej yang nyata.
Tongsang lebih kecil. Nampak tak? Lebih kurang je. Nampak tak? Jadi senang aja itu. Kamera, CCTV, telefon pintar menghasilkan imej yang sama. Nyata, tongsang lebih kecil. Nampak tak jawapan dia sama je. Yang bezanya adalah LCD. LCD dia lebih besar. Okey, boleh tak? Boleh tak? Boleh. Tengah menyalin. Okey. Tengah nyalin. Dengan nyalin. Ni soalan optik, soalan cahaya ni kalau dia melibatkan benda ni cikgu rasa agak apa? Agak susah sikit lah. Sebab susah tu kenapa? Sebab kita tak biasa buat. Kalau kita biasa buat dia jadi mudah Okey dah? Dah salin dah? Dah. Okey. C. Mengapakah teleskop astronomi moden sesuai digunakan untuk mencerap objek yang sangat jauh seperti bintang dan galaksi? Kenapa kita tak pakai teropong je? Kenapa kita perlu pakai teleskop astronomi moden? Berikan alasan untuk menyokong jawapan anda. Cikgu rasa susah lah soalan ni. Kalau keluar ni cikgu tak tahulah apa yang korang jawab ataupun korang tinggal je. Aku takut. Okey. Ini kanta objek, ini kanta mata. Sebab ni mata ni. Ni kanta mata, ni kanta objek. Kita nak tengok bulan bintang. Bulan bintang sang suria. Okey. Jadi, teleskop ni kalau kamu boleh hafal-hafal je lah. Ada 3. Yang pertama, kalau dekat mata, medan penglihatan yang lebar. Nanti cikgu ajar cara nak menulis. Ni cikgu ajar fakta dulu. Lagi ciri pada teleskop. Pembesaran imej yang tinggi. Lagi imej yang lebih stabil. Entahlah korang. Cikgu pun masih menengok menulis kan? Entahlah korang harap boleh lah. Ya? Dan cikgu harap tak masuk lah. Tapi kenapa cikgu ajar juga? Cikgu harap tak masuk. Tapi kita tak tahu. Takut benda yang kita tak nak tu akan diuji. Okey, kenapa penglihatan medan penglihatan yang lebar? Apa kelebihan dia? Kawasan yang lebih besar dapat diperhatikan. Kenapa pembesaran imej yang tinggi? Imej yang terhasil lebih besar. Kenapa imej yang lebih stabil? Imej yang terhasil lebih terperinci. Ini fakta. Nanti kita tukar dia dalam bentuk jawapan. Dah salin dah? Dah salin dah? Jangan diam! Kenapa kau diam? Dah. Cikgu tahu topik ni tak menarik kan? Kamu tak suka kan? Sebab tu kamu diam kan? Aku pun tak tahu kenapa aku membincangkan topik ni dengan korang. Sebab cikgu sangat khawatir kalau topik kalau cikgu rasa macam topik yang cikgu suka tapi topik tu tak masuk. Jadi susah hati juga. Topik ni aku sukalah nak cerita lah dengan budak. Sekali tu topik yang aku tak suka tu dia masuk. Jadi cara dia nak menulis macam ni. Tadi medan penglihatan yang lebar. Apa tu tulis point yang kat warna tulisan hijau tadi. Kawasan yang besar dapat diperhatikan. Okey, tulis point yang kedua pula. Point yang kedua, pembesaran imej tinggi. Okey, lepas tu apa point bawah dia? Lepas tu yang ketiga tadi, imej yang lebih stabil. Okey, apa point dia? Maksudnya dia kena ada point, dia kena ada explanation. Dia kena ada point, dia kena ada penerangan, dia kena ada point, dia kena ada penerangan. Tapi penerangan ni kamu boleh goreng lebih daripada
satu. Dan point ni pun kamu boleh goreng. Tulis apa sahajalah tentang teleskop tadi. Jangan takutlah apa bagai teleskop apa benda. Tulis saja. Cuma yang ni fakta yang harus kamu ingatlah. Macam mana nak ingat? Boleh tak? Medan penglihatan yang lebar. Pembesaran imej yang tinggi. Imej yang lebih stabil. Sejarah kau boleh hafal. InsyaAllah. Sains boleh hafal. Okey, habis dah yang itu. Habis, ini adalah soalan negeri 9. Percubaan negeri 9 ya. Yang tak suka tu cikgu sentuh. Sebab biasanya yang kita suka, kita dah tahu. Yang kita tak suka tu biasanya kita tak tahu. Okey, settle. Mari kita tengok soalan Terengganu. Terengganu. Okey, jom kita tengok apa soalan nak 2 markah ni. Apakah alloy? Apa alloy untuk 1 markah? 1 contoh alloy, 1 markah. Okey, apa alloy? Apa alloy? Itu Cikgu Azia dah cerita dah apa itu alloy. Apa itu alloy? Alloy ialah campuran beberapa jenis logam. Atau campuran logam dan bukan logam. Tolong ingat. Alloy, campuran beberapa jenis logam. Atau campuran logam dan bukan logam. Itu alloy. Okey, contoh. Dia nak 1 kan? Jangan bagi 1. Cepat apa contoh alloy? Dah hafal kan? 5G dah hafal dah alloy. Apa dia? Galuling. Galuling. Loyang, gangsa. Duralumin. Loyang. Gangsa. Duralumin. Lagi? Twitter. Pewter. KL gangster di Pandan. Tulis lebih daripada 1. Dia nak 1 je. Mu jangan tulis 1 lah. Tulis banyak. Sebab pemeriksa dia akan cari jawapan yang betul. Siap yang ini. Okey, B pula. B dia nak apa? Perbezaan. Antara logam tulen dan alloy. Bila kata perbezaan, buat dalam bentuk jadual lah. Jadual. Cikgu suka jawab dalam bentuk jadual. Logam tulen. Alloy. Apa bezanya? Logam tulen ni mudah berkarat. Mudah berkarat. Alloy tidak mudah berkarat. Atau ayat lain dia tahan kakisan. Boleh belaka. Yang kedua, logam tulen ni dia lembut. Kau kepak-kepak dia mudah bengkok. Dia lembut. Tapi kalau alloy dia keras. Hafal. Dia nak 2 je. Bagi 3, bagi 4, bagi 5. Lagi apa lagi? Kita tengok. Dia nak 2 je kan? Lagi? Logam tulen ni dia berkilau. Tapi alloy ni lagi berkilau. Sebab tu orang buat medal. Senang ingat je. InsyaAllah. InsyaAllah senang ingat. Mudah berkarat, tak mudah berkarat. Lembut, keras, berkilau. Lebih berkilau. Okey, boleh sampai sini? Boleh. Okey, see. Tengok ni gambar ni. Dia bagi soalan menganalisis ni cikgu rasa. Dia suruh kita analyse. Kenapa? Dia kata, terangkan bagaimana logam tulen boleh dijadikan alloy dan mengapa alloy lebih keras. Kenapa alloy tu lebih keras? Okey, kita boleh cerita dulu atom logam tulen ni. Kita cerita dulu atom logam tulen tu. Agak-agak apabila kita kenakan daya pada atom logam tulen ni, atom logam tulen tu akan menggelongso tak? Dia macam kamu main snooker ke? Bila sama bentuk, dia mudah slide tak? Bila bentuk dia sama. Guli, Mudah-mudah. dia mudah kan? Mudah sebab dia sama bentuk. Jadi dia mudah menggelonsor. Jadi kita cerita dulu sifat tu. Apabila, buat dalam bentuk point. Tengok cikgu buat dalam bentuk point ya. Apabila daya dikenakan lapisan atom
logam tulen. Mudah apa tadi? Mudah menggelongso. Ingat, menggelongso ni selalu kamu jumpa dalam kertas satu. Okey, jadi nak bagi keras mesti melalui proses apa? Nak bagi lebih keras, tak mudah menggelongso mesti melalui proses apa? Nak menghasilkan alloy, apa nama proses dia? Pengaloyan. Yes, melalui pengaloyan. Hafiz balik. Hafiz balik pergi buka pintu. Melalui pengaloyan, atom asing ditambah pada atom logam tulen. Jadi dah bila atom logam tulen agaknya mudah tak menggelongso apabila kita kenakan daya? Taklah. So, apa fungsi atom asing? Atom asing menghalang atom logam tulen daripada menggelongso. Ibu ada kelas online. Okey, jadi kalau markah kita akan ambil macam ni. Oh, mula nampak apabila daya dikenakan atom logam tulen menggelongso. Satu markah. Melalui pengaloyan. Nampak ada perkataan pengaloyan. Atom asing ditambah pada atom logam tulen. Dapat markah lagi situ. Atom asing menghalang atom logam tulen daripada menggelongso. Nampak tak cara dia cari markah macam tu. Jadi sebab itu kalau kamu rasa jawapan kamu tu salah, move on dengan jawapan baru, jangan padam. Ini cikgu ajar fakta tapi pada hari kejadian cikgu kuatir fakta tu kamu lupa. Jadi bila lupa, caranya peganglah cakap cikgu ni. Cikgu ajar tulis apa sahaja, jangan takut, jangan malu dengan jawapan sendiri. Nanti pemeriksa akan cari jawapan yang betul. Boleh ya? Dengar? Keluarlah apa pun soalannya, peganglah apa yang cikgu cakap ni. Okey, boleh tak? Jangan diam sangat. Boleh. Cikgu. Ya, okey. Ini kereta api laju. Kereta api laju ni dia menggunakan alloy superkonduktor. Jadi soalan tanya bincangkan kekuatan dan kelemahan. Apa kekuatan dia dan apa kelemahan penggunaan alloy superkonduktor ni? 4 markah. So kekuatan 2, kelemahan 2. Apa kita nak cerita pasal kekuatan? Of course lah kereta api ni akan bergerak sangat apa? Laju. Yelah Kim, ibu ada kelas jap. Kita sembang kemudian. Okay, so kelebihan dia, jom. Kelebihan dia bergerak sangat laju. Okay, dia bergerak sangat laju. Agaknya kereta api ni dia membebaskan gas karbon dioksida tak? Dia pakai petrol ke? Dia pakai apa? Dia pakai elektrik. So dia mencemarkan alam sekitar tak? Tidaklah. Tidak mencemarkan alam sekitar. Itu kelebihan dia. Satu lagi, merupakan kenderaan hijau. Kenderaan hijau ni maksudnya kenderaan yang yang kurang membebaskan gas rumah hijau. Cerita lagi apa? Cekap tenaga. Sebut benda yang baik-baik, yang comel-comel. Tapi kelemahan dia? Agaknya nak bina ni, kena cari tukang rumah ke macam mana? Nak bina ni. Tukang rumah boleh bina tak? Tak boleh. Kena cari tenaga mahir. Tenaga mahir diperlukan. Kos yang tinggi. Hakim, janganlah bising. Apa? Kos yang tinggi lagi? Ada pencemaran tak agak-agaknya ni? Siapa pernah duduk dekat area sini? Pernah naik ke? Ada pencemaran tak? Pencemaran bunyi. Yes. Pencemaran bunyi. Apa? Menyebabkan pencemaran bunyi. Ceritalah benda yang buruk-buruk. Tulis lebih daripada apa yang soalan minta. Ya? Apa pun soalan yang akan keluar, peganglah cakap cikgu. Jangan takut, berkaryalah dalam jangan kata bila kata soalan esei je, takut nak jawab. Jangan.
Okey, jom kita tengok soalan 13. Salah satu cara meningkatkan kualiti dan kuantiti pengeluaran makanan negara ialah penggunaan baka yang bermutu. Okey, soalan nak 2 ciri baka bermutu. 2 markah. Nak bagi 2 ke? Tak payah, bagi banyak. Goreng. Tulis apa saja. Apa ciri baka yang bermutu? Macam mana kau tahu benda tu bermutu? Kita nak beli buah, buah tu bermutu. Kenapa kita kata buah tu bermutu? Besar. Lebih besar. Berasal je lebih besar. Hasil yang lebih besar. Lagi? Tahan penyakit. Ya, tahan penyakit. Lagi? Lebih sedap. Berasal je. Lagi? Masak dia macam mana? Cepat ke lambat? Biasanya kalau bermutu ni. Cepat. Cepat masak. Cepat matang. Cepat bertumbuh. Lagi? Tahan penyakit. Mudah dijaga. Mudah dijaga. Okey, boleh tak? Tulis apa saja. Ini adalah ciri-ciri baka yang bermutu. Masak cepat, cepat matang, tahan penyakit, mudah jaga. Okey, lepas tu soalan tanya apa lagi? Bagaimanakah kaedah teknologi moden boleh menghasilkan hasil pertanian seperti Rajah 13+1? Okey. Agak-agaknya bagaimana? Dia guna teknik apa? Macam mana menghasilkan buah musangking, buah mangga apa tu orang panggil tu? Harum apa? Harum manis. Harum manis. Lepas tu jagung. Macam mana? Dia menggunakan teknik apa? Teknik persenyawaan? Teknik apa? Apa kau? Cepatlah, teknik apa? Apa yang terfikir di fikiran kamu? Pokok ni dia pakai teknik apa? Ini dulu. Apa dia? Cepat cikgu tak dengar tadi. Apa dia? Teknik macam tu. Benda panggil campur-campur tu kan. Pengklonan. Ni. Pembiak apa? Kacukan. Kacuk mu nak cakap kacuk. Kacukan. Apa ni? Kacukan. Kacuk. Pengklonan boleh. GMO boleh tak? Boleh. Kejuruteraan genetik. Dia nak berapa tadi? Dia nak 2 je kan? Bagi banyak. Idea kamu ada. Cikgu nampak kamu macam dekat fikiran tu tahu nak jawab apa. Tapi nak tulis tu tak reti. Tulis je. Kacukan, pengklonan, GMO. Okey. Seterusnya soalan tanya apa? Dia bagi soalan ni soalan menganalisis. Dia bagi Dura. Dia bagi Pisifera. Lalu terhasillah Tinera. Okey, soalan tanya. Bagaimanakah ciri-ciri daripada kelapa sawit Dura dan kelapa sawit Pisifera boleh menghasilkan ciri terbaik kepada Tinera? Macam mana Tinera ni terhasil? Melalui proses apa? Kacukan, pembiak bakaan pun boleh Kalau kamu rasa macam melalui kacukan ataupun rasa macam tak confident, melalui pembiak bakaan. Macam tu tulis macam tu. Okey. Lepas tu belum habis lagi. Sebab sini 4 markah. Kita kena cerita ciri. Ciri ni akhirnya terhasil ciri ni. Cuba tengok Dura ni. Dura ni sabut dia tebal ke nipis? Tebal. Nipis. Ya ke? Cuba tengok Pisifera ni. Tebal ke nipis? Nipis. Jadi Dura ni sabut nipis. Okey, tempurung dia macam mana? Compare dengan yang ni. Tebal. Tempurung tebal. Isi rong dia macam mana? Tebal ke nipis? Tebal. Tebal. Okey. Pisifera. Sabut dia? Tebal. Nampak macam tebal kan? Sabut tebal. Lepas tu dia punya apa tu tempurung hampir tiada tak? Ada tempurung tak tu? Macam tak ada je. Ke ada? Ke nipis? Macam tak ada tak? Ke nipis? Bolehlah tiada tempurung ataupun tempurung nipis pun boleh.
Tulislah banyak point. Tiada tempurung, tempurung nipis pun boleh. Satu lagi dia punya isi rong macam mana? Nipis. Isi rong? Isi rong nipis ke isi rong kecil? Kecil tak? Okey. Jadi kita tulislah dekat sini. Okey, tadi Dura cerita. Sabut. Sabut apa tadi ya? Sabut Nipis. nipis. Tempurung tebal. Tengok cikgu tulis dalam bentuk point. Tengok cara cikgu tulis. Nampak? Cikgu tak tulis dalam bentuk perenggan. Nampak? Dah cerita pasal Dura, cerita pasal Piscifera pula. Apa? Piscifera. Sabut. Tebal. Tempurung. Tiada. Kalau rasa tak confident. Tempurung. Nipis. Macam tu. Faham? Isi rong. Kecil. Nanti sebenarnya pemeriksa nak satu je point kat sini. Jadi dia tengok Dura, okey ada satu. Ada satu. Satu je lah. Yang lain ni dia tak kira lah. Lagi banyak kamu menulis, lagi banyak ruang untuk kamu dapat markah. Okey, Piscifera pula. Kamu tulis banyak point. Dia akan ambil satu je. Tapi kalau point yang di atas salah, dia boleh tengok point yang kedua. Point yang kedua salah, dia boleh tengok point yang ketiga. Macam itulah kenapa cikgu suruh tulis banyak dan dalam bentuk point. Dan akhir sekali kita ceritalah tentang Tinera. Okey, Tinera yang terhasil apa dia? Sabut tebal. Tempurung nipis. Isi rong tebal. Masukkan dalam ni. Faham ke tak faham cikgu cerita ni? Faham. Aku tak faham. Tiba-tiba aku tak faham aku punya tab aku ni. Tadi apa? Sabut tebal. Tempurung. Nipis. Isi rong tebal. Besar. Nanti pemeriksa dia akan cari point yang betul. Point yang salah dia abaikan. Itulah esei. Itulah esei berbanding bahagian A dan bahagian B. Okey. Dan akhir sekali, untuk soalan ni dia suruh kita bincangkan dan nilai kesan kelebihan dan kekurangan penggunaan racun serangga dan kawalan biologi dalam bidang pertanian. 4 markah. 2 kelebihan, at least 2 kekurangan. Okey. Racun serangga. Kelebihan. Kelebihan racun serangga. Apa kelebihan racun serangga? Cepat, apa kelebihan racun serangga? Dapat membunuh? Cepatlah! Apa kelebihan? Kenapa orang masih menggunakan racun serangga? Dapat membunuh? Perosak dengan lebih? Cepat. Dengan lebih cepat. Okey. Kawalan biologi. Okey, nanti tulislah apa-apa jawapan lagi. Ya. Apa lagi jawapan? Mungkin nak tulis kos. Kos murah ke, apa ke, kan? Tulis je apa jawapan dia kat situ. Okey, kawalan biologi. Kawalan biologi ni tahu tak apa dia? Kawalan biologi contoh burung hantu makan tikus. Ular sawah makan tikus. Kalau dekat sawah padi tu, itik makan siput gondang. Kalau dekat rumah kita, biasa kita bela ikan gapi untuk makan jentik-jentik. Itu kita panggil kawalan biologi. So, apa kelebihan kawalan biologi? Dia tidak mencemarkan alam sekitar. Lepas tu apa lagi? Tidak memberi kesan sampingan. Apa lagi? Apa lagi yang kamu rasa logik? Mesra alam ke? Mesra alam dah sama dah sini. Kos dia macam mana? Okay. Kekurangan dia. Cerita pula kekurangan. Tulis lebih daripada 1 point. Okay, racun serangga. Apa kekurangan dia? Boleh mencemarkan alam sekitar. Apa lagi kekurangan dia? Boleh mencemarkan hasil pertanian. Okay. Boleh mencemarkan hasil pertanian. Okey, kalau kawalan biologi, apa dia punya kekurangan?
Mengambil masa Ah, lama. Ya, mengambil masa yang lama untuk perosak mati. Lepas tu kita boleh tak mengawal ular? Kita pergi Tak. dekat ladang kelapa sawit tu, tak mana-mana ular ni. Mana ular ni pergi tak dapat. Kita tidak dapat mengawal. Tak dapat mengawal haiwan apa ni? Macam mana nak cakap Pemangsa. haiwan pemangsa. Tak dapat kita nak kawal dia. Lepas tu macam ular kan. Bila dia dah kenyang, dia tak makan dah. Jadi Menyandar. tikus dia menyandar. Jadi tikus tu senang lenang dia berhuha lah. Jadi kalau kita pakai racun serangga tadi, tak dan tikus tu nak berhuha dah mati. Tapi kalau kawalan biologi, ular tu dah kenyang, dia tak memandang pun kau. Si tikus. Ibaratnya macam itulah. Jadi boleh cerita apa sahaja menggunakan ayat kamus sendiri. Ya, cikgu memberi beberapa fakta sahaja. Dengar, cikgu ulang lagi sekali. Apa pun soalan yang akan keluar, tulis apa sahaja, jangan takut. Jangan malu dengan jawapan kita. Sebab pemeriksa tak kenal pun kita siapa. Tulis je belasah. Belasah je, yang salah jangan padam. Ya, apa pun soalan yang keluar. Sebab bila kita terlalu target apa yang keluar, sekali tak keluar, lepas tu skill kamu pula kurang, kamu akan kecewa. Tapi apa pun soalan yang akan keluar, kamu memegang skill yang cikgu kata, tulis je apa sahaja, goreng je. Aku nak belajar 2 tahun ini, daripada darjah 1 aku belajar sains, sampailah aku tingkatan 5, aku tak nak menulis apa-apa. Penat lah macam tu kan. Jadi baik aku tulis apa sahaja. Mana tahu dengan menulis itu, dapatlah 1-2 markah, membantu ya. Apa pun soalan yang akan keluar, peganglah apa yang cikgu cakap ni ya. Okay, dan soalan yang terakhir adalah soalan negeri Pahang. Bukan Pahang kita. Pahang daerah lain. Okey. Ini cikgu tak menulis adalah, cikgu cerita secara ringkas. Soalan tanya 3 tujuan konsep teknologi hijau diperkenalkan. 3 markah, jangan bagi 3. Kenapa tujuan teknologi hijau? Bagus sangat ke teknologi hijau? Ya, bagus. Teknologi hijau dapat mengurangkan kemusnahan alam sekitar, dapat mengurangkan pembebasan gas karbon dioksida. Boleh ingat tak benda yang baik-baik? Dapat menjimatkan tenaga. Tenaga boleh baharu digunakan. Boleh tak ni? Alamak, aku ni susah hati juga. Tujuan. Tulislah. Tujuan yang pertama. Yang pertama tadi, mengurangkan gas rumah hijau. Apa contoh gas rumah hijau? Karbon dioksida. Dia dapat menjimatkan tenaga. Dia dapat menjimatkan sumber asli. So, kita tak payahlah nak pakai petroleum. Kan ada tenaga boleh baharu. So, kita dapat menggunakan tenaga boleh baharu. Lagi apa lagi? Dia nak 3 kan? Tak payah bagi 3. Mengurangkan pencemaran alam sekitar. Boleh. Mengurangkan pencemaran alam sekitar. Lagi. Mengurangkan kesan negatif terhadap alam sekitar. Ya. Lagi. Meningkatkan tahap kesihatan. Tulislah apa sahaja. Jangan takut dia minta 3 kau bagi banyak. Tolonglah. Tolong ingat cakap cikgu ni. Belasah je lah apa-apa pun. Jangan biar kertas tu kosong. Okay? Okay, selesai. Dah salin dah. Dah salin laju dah. Pastikan tulisan kamu tu lebih buruk daripada tulisan cikgu Okay. Lepas itu, B. Nyatakan 3 pula aktiviti yang menyumbang kepada isu sosio-saintifik dalam sektor pertanian dan perhutanan. Ni highlight kan. Apa isu? Isu yang selalu berlaku dalam pertanian dan perhutanan. Kalau pertanian, apa isu yang selalu? Isu sosio ni macam isu yang negatif lah dalam bidang pertanian. Persisten. Macam mana? Guna racun serangga. Ya, menggunakan racun serangga. Apa tadi? Siapa tadi tu?
Tak apa. Aifan? Jawapan dia tak apa lah. Okey, menggunakan racun serangga, menggunakan baja kimia. Ini kan dalam bidang pertanian. Guna racun lah, guna baja lah. Kan isu dia. Lagi kalau perhutanan pula, penerokaan hutan lah. Korang kan belajar geografi. Cuba kaitkan dengan geografi. Penerokaan hutan. Hakim. Okey, lepas tu, pembakaran hutan. Kalau di negara jiran kan, kan ada pernah jadi satu isu dia bakar hutan tu kan. Jadi dia punya jerebu sampai kat Malaysia. Inilah antara isunya lah. Isu perhutanan dan pertanian. Ini pertanian, ini perhutanan. Dia nak berapa tadi? Dia nak 3, kita bagi banyak. Kau betul kau belasah je lah apa-apa. Macam Irfan tadi cikgu tak dan nak dengar jawapan dia. Kau masuk je lah sini Irfan. Apa jawapan kau? Okay, C. C pula soalan dia tanya, syarikat Purnama telah dilantik bagi menguruskan suatu projek untuk membina satu bangunan berkonsep bangunan hijau. Anda sebagai pengurus projek diminta mengemukakan konsep berkaitan bangunan hijau. Kena pasti masalah. Apa masalah dia? Tak tahu. Tak tahu masalah dia. Masalah ada dalam ni. Apa masalah dia? Kalau tak tahu, salin masuk jawapan dalam ni. Siapa-siapa yang tak tahu, salin masuk jawapan dalam ni. Nanti tulis atas kertas kajang ni. Ya? Masalah, salin soalan. Sebab dalam soalan tu memang ada jawapan. Okey? Masalah dia sebenarnya membina bangunan hijau. Okey? Membina bangunan hijau. Penjelasan masalah, punca. Kenapa dia nak bina bangunan hijau? Apa puncanya? Ataupun apa kebaikan dia? Dapat mengurangkan pencemaran alam sekitar, dapat mengurangkan. Tak ada jawapan dalam ni. Penjelasan masalah tak ada jawapan dalam ni, kena reka sendiri. Rekalah beberapa poin yang kamu suka, tak apa. Dapat mengurangkan kesan negatif alam sekitar. Ataupun Nabilah kata, cikgu saya nak dapat mengurangkan pencemaran alam sekitar. Ataupun saya rasa saya nak buat ni dapat mengurangkan pemanasan global. Buat saja apa penjelasan. Walaupun satu, tulislah lebih daripada satu. Tulis dalam bentuk point. Kenapa cikgu tak bagi tulis dalam bentuk perenggan? Sebab kadang-kadang perenggan ni dia mengganggu jawapan sebelum. Faham tak? Bila dia tulis macam ni, lepas tu dia titik. Lepas tu dia tulis lagi, dia titik. Jadi kadang-kadang dalam perenggan, dia mengganggu jawapan yang di sini, mengganggu jawapan di atas. Jadi sebab tu kamu tulis dalam bentuk point. Senang. Hari ni tak mengganggu pun jawapan di bawah. Ya, tulis dalam bentuk point. Okey. Seterusnya soalan tanya ciri-ciri bangunan hijau. Bangunan itu mestilah dicat berwarna hijau. Apa ciri-ciri bangunan hijau? 4 markah. Ni form 3 ni. Dia guna konkrit ke? Okey, nak menggunakan konkrit. Okey, menggunakan dia sebenarnya yang lebih elok konkrit ke kayu? Kayu. Kayu kan. Simen dengan kayu, kalau dalam buku teks form 5 dia kata kayu. Okey, tapi Irfan, kalau kau rasa nak guna konkrit, kau tulis je menggunakan konkrit. Poin yang kat bawah, menggunakan kayu sebagai bahan binaan. Nampak tak? Buat 2 poin. Poin yang pertama lain, poin yang kedua lain. Nanti pemeriksa dia akan cari poin yang betul sahaja. Ya? Apa pun jawapan kita, kita jangan takut dengan jawapan kita. Okey. Sebenarnya ciri bangunan hijau ni kita pakai solar atas bumbung. Betul tak? Mesti ada panel solar atas bumbung. Lepas tu kita tanam pokok dalam dan luar bangunan. Itu bangunan hijau. Lepas tu kita pakai kaca. Kaca tu lebih banyak lah. Supaya waktu siang tak perlu buka lampu. Waktu siang kan kaca kan cahaya matahari dapat tembus masuk. Jadi tak perlu pakai lampu. Menggunakan cermin kaca. Lagi apa tadi cikgu kata? Menanam tumbuhan hijau di dalam dan di luar rumah. Lagi atas bumbung tadi macam mana? Atas bumbung menggunakan panel
panel solar. Lagi ciri bangunan hijau ni dia ada kawasan tangki tadahan air hujan. Itu ciri-ciri bangunan hijau ni sebenarnya Form 3 punya syllabus. Ya. Sebab dalam buku, kamu cari dalam buku Form 4 memang tak jumpa benda ni. Dalam buku rujukan pun memang tak jumpa. Ya. Lepas tu reka bentuk tu optimum lah. Mesti reka bentuk. Cuba kalau tengok bangunan sekarang. Reka bentuk dia semua macam ni kan. Optimum je. Dia tak ada lah macam rumah complicated sangat. Dia bentuk dia simple as saja. Atap dia macam tu. Atap dia pakai panel solar. Lepas tu tingkap dia besar dengan kaca kan. Kalau kita puas lah nak buat langsir kan. Aduh. Simple as pimple. Okay? Boleh? Tulislah lebih daripada apa yang soalan minta. Nampak 4 bagi banyak Okay. Dan soalan yang terakhir. Terakhir dah ni. Sekejap Nak habis sangat dah. Okay, perubatan tradisional merupakan kaedah rawatan yang masih digemari oleh sebahagian rakyat dalam merawat kesihatan walaupun pihak kerajaan menyediakan pelbagai kemudahan perubatan moden di hospital dan klinik yang terdapat di seluruh negara. Kalau kamu tanya cikgu sebagai cikgu sains, cikgu suka perubatan tradisional ke komplementari ke perubatan moden? Kalau kamu tanya cikgu suka tradisional. Cikgu tak suka ingat makan ubat. Tapi kalau terlalu sangat cikgu rasa macam tak bertahan sangat, baru cikgu cari Panadol. Lagi mana cikgu boleh bertahan, cikgu akan carilah madu ke. Itu tradisional lah tu. Cari madu ke, cari apa. Tu main rembuk ke? Carilah produk-produk bahan-bahan semula jadi. Itu kita panggil perubatan tradisional. Madu tu sebagai antibiotik semula jadi. Allah dah cipta dah madu tu adalah sebagai antibiotik semula jadi. Tapi antibiotik moden adalah benda yang kamu dapat di hospital tu. Jadi itu atas pilihan kita sebenarnya. Kita nak perubatan tradisional ke, kita nak perubatan moden, tidak menjadi kesalahan pun. Atas masing-masing kan. Okey, soalan pun tanya, nyatakan 2 ciri yang terdapat dalam perubatan tradisional. 2 markah. Jangan bagi 2, bagi banyak. Perubatan tradisional ni tadi apa? Murah, mudah didapati. Lagi apa? Diperolehi daripada Yang apa dia? kos tu apa? Pengalaman. Terbukti secara pengalaman. Okey, tulis tadi kos. Kos yang murah. Murah je pun dah tak apa dah. Tulis murah je. Tak payah kos-kos yang murah. Murah, mudah didapati. Terbukti secara pengalaman. Boleh diwarisi tau. Yang tak boleh diwarisi adalah iman. Okey lagi. Belasah je lah apa dia. Apa dia lagi tu. Cerita pasal perubatan tradisional. Okey, lepas tu cikgu ni belasah. Saya fakta pun tak menghafal, cikgu susah belasah. Nanti tengok balik apa fakta bagi perubatan tradisional. Tadilah yang cikgu kata murah. Tidak melibatkan dadah. Mudah didapati, boleh diwarisi, terbukti secara pengalaman. Okey. Nyatakan kesan-kesan jika pesakit kronik mengabaikan kaedah perubatan moden. 2 markah. So orang yang penyakit kronik. Contoh kencing manis yang kronik dah kakinya dah apa ya kita kata kakinya memang dah buruk dah. Jadi ini kita panggil pesakit kronik. Memang pesakit kronik macam ni memerlukan kaedah perubatan moden. Perubatan tradisional dah tak jalan dah. Perubatan moden apa yang akan dibuat? Dia akan potong bahagian kaki tersebut. Okay, contoh ni kaki kan. Ni ibu jari kaki. Ni kaki lah ni. Okay, kaki ni, area kaki ni dah hitam. Jadi dia akan potong. Dia akan ambil kita punya ni kan kita ada. Dia akan potong lah satu. Mungkin di sini lah dia akan potong. Ni kaki kalau kaki. Kalau area sini dah buruk. Dia akan potong sampai kat lutut. Dia tak potong separuh tulang macam tu. Mana ada. Dia akan potong di area sendi-sendi. Gitu ya.
Jadi kalau kalau macam kencing manis, efek dia sampai macam ni, tradisional dah tak jalan dah. Dia memang kena perubatan moden. Jadi inilah kesan-kesan dia jika pesakit kronik mengabaikan kaedah perubatan. Macam mana kau nak cerita semula tu? Nak cerita semula macam mana? Cikgu dah sembang dah ni. Nak cerita macam mana? Lambat sembuh. Kalau kita mengabaikan perubatan moden, lambat sembuh penyakit kita. Semakin merebak. Ya, penyakit semakin merebak. Jangkitan macam mana? Jangkitan bakteria mudah berlaku. Tulislah apa saja. Dia nak berapa tu sebenarnya? Tulis apa saja cikgu ni. 2 markah. Ya? Sebenarnya di hari kejadian nanti, kamu kena tenang tau. Kamu tak boleh terlalu bila nampak soalan kamu dah berkerut ni. Bila kamu kerut saja kening kamu, dia terus block apa yang kamu sepatutnya kamu kena fikir, dia dah block. Bila kamu kerut je. Jadi bila tengok soalan tu, tenang dulu, pandang sana sini, relate dengan kita punya pengalaman. Kadang-kadang kita tak sedar tau pengalaman kita main bola ke apa-apa pengalaman dalam hidup kita ni rupanya menjadi idea masa kita nak jawab soalan. Jadi bila kamu dapat jawapan, tenang dulu, senyum, pandang, jangan terus macam berkerut, terus stres tak masuk lemak. Jangan. Tenang, stres. Jangan stres, tenang. Okey. Lepas tu, settle dah ni. Dah yang terakhir. Tak terakhir lagi cikgu, banyaknya soalan dia ni 12 markah Okey, ni soalan apa ni? Komplementari. Salah satu kaedah rawatan selain daripada rawatan moden dan tradisional. Okey, ingat. Rawatan komplementari contohnya kiropraktik. Kiropraktik ni yang nak betulkan sendi tulang. Yang orang tu peluk daripada belakang tu kepala gitu-gitulah. Biasanya siapa yang potong rambut dekat kedai India kan suka dia akan urut-urut kepala kerak-kerak tu ibarat macam kiropraktik lah tu. Aku panca urutan mengurut bincangkan mengapa kaedah rawatan komplementari menjadi pilihan kebanyakan pengamal perubatan dan pesakit. Sebab apa? Paling senang cerita, cikgu akan bagi fakta yang senang. Tidak melibatkan penggunaan dadah. Itu paling senang sekali. Tak melibatkan penggunaan dadah. Tidak melibatkan pembedahan. Itu cikgu rasa antara paling senang kamu nak ingat fakta ni. Kenapa tak pilih moden? Kenapa pilih komplementari? Kenapa pilih tradisional? Sebab tak melibatkan pembedahan, tak melibatkan dadah, tidak melibatkan bahan kimia sintetik. Tapi dalam masa yang sama, rawatan komplementari ni dia mengambil kira pandangan perubatan moden dan perubatan tradisional. Dia duduk tengah-tengah. Boleh hafal tak 4 fakta tadi? Cuba ulang semula yang pertama. Tidak menggunakan apa? Dadah. Okey, yang kedua? Tidak melibatkan? Pembedahan. Yang ketiga, tidak menggunakan bahan kimia apa tadi? Sintetik. Sintetik ni maksudnya buatan. Dan yang keempat, komplementari ni bagusnya dia mengambil kira pandangan doktor dan pandangan tukar urut contohnya. Maksudnya dia mengambil kira pandangan perubatan tradisional dan dia juga mengambil kira perubatan moden. Itu bagusnya. Cikgu suka jugalah. Kiropraktik ni aku panca kan, cucuk itu kan. Suka jugalah. Cikgu, kos dia mahal kan? Kos dia dia ada kos juga. Tapi kos dia tidaklah semahal moden. Dia contoh bekam. Bekam ni di bawah rawatan komplementari. 1 cup RM5. 1 cup RM5. Biasa orang akan buat 10 cup. Dah RM50. Agaknya, yelah kos dia agak mahal jugalah. Kalau nak banding dengan tradisional dia murah lagi. Macam aku panca, 1 jarum tu cikgu tak pasti dia kira berapa ringgit. Dia ada. Dia kira Posen. jarum pula. Posen? Dadah saja. Posen.
Macam tukang urut. Lepas-lepas bersalin. Lepas-lepas bersalin, kalau tak ada 300 tu bukan dia lah. Ibaratnya macam tu lah. 300 untuk 3 hari. Tapi itu kalau tukang-tukang urut di kampung. Kalau kita pergi dekat, dia ada spa lain pula harga. Makan ribu-riban. Jadi, dia ada kos juga. Tapi bergantung kepada pengamal tu lah. Dia nak ambil berapa. Boleh ke? Boleh faham ke tidak ni? Cikgu, kos tak boleh nak nyatakan. Kalau nak nyatakan kos. Tak apa. Nyatakan kos. Apa pun jawapan yang kadang-kadang kita rasa betul ke tak betul ni. Aku nak tulis. Tulis. Faham tak? Jawapan contoh tadi. Aidan tanya kos. Boleh tak? Boleh ke masuk kos ke tak boleh? Masukkan je. Idea kau dah datang dah. Kau dah datang ilham. Tapi kau takut nak menulis. Tulis je. Kalau cikgu tulis je. Cerita betul salah tu cerita lain. Alia. Teruk sangat madam tu Alia. Alia padam ke tu apa tu? Alia? Alia padam pakai ibu jari ke apa? Sama. Okey, baik. Baju. Kalau tulis lebih berkesan ke selamat ke boleh terima? Boleh. Tak apa Nabila, cikgu tak kata tak boleh. Kau tulis saja, janji kau tulis. Jangan tak tulis. Bila tak tulis tu hilang markah. Tulis apa sahaja sebab macam ni. Ini fakta yang cikgu bagi. Tapi bila pada kaedah penandaan, mungkin fakta tu akan jadi lebih luas. Bukan hanya pada buku teks, tapi fakta tu akan jadi lebih luas lagi. Macam tu. Jadi untuk esei, jawablah apa sahaja yang kamu rasa logik. Jangan takut. Jangan teragak-agak. Yang kamu dah datang tu, terus tulis. Terus tulis. Betul salah tu cerita lain. Tolak tepi dulu. Macam kita masuk pertandingan, main bola tadi. Menang kalah tu cerita lain. Yang penting kita beraksi dulu kat padang. Betul tak, Dam? Okey? Dah, soalan yang terakhir. Terdapat lambakan produk. Tak nampak! Lambakan produk. Promote. Produk kesihatan dalam pasaran pada masa sekarang disebabkan permintaan yang tinggi daripada masyarakat. Pada pendapat anda, wajarkah pendapat kau? Bila kata pendapat, wajar 1 markah, tak wajar pun 1 markah. Sebab pendapat kita. Faham tak? Jangan bila nampak soalan ni terus tinggal. Nampak pendapat, jawab wajar. Wajarkah? Jawab wajar. Dapat 1 markah. Alasan tak tahu nak cerita apa, tak apa. Kemudian cerita. Okey, pada pendapat anda, wajarkah seseorang itu mengamalkan produk kesihatan dalam pemakanan mereka? Nyatakan alasan. Rasa wajar tak ambil vitamin C? Contohlah, wajar tak ambil vitamin C? Wajar. Wajar. Tulis wajar dapat 1 markah. Bagi alasan. Kenapa wajar? Meningkatkan sistem imunisasi. Ya, idea bagus. Meningkatkan sistem imunisasi. Lagi, kalau orang yang dah sihat, ambil suplemen, apa akan jadi pada badan dia? Dia dapat mengekalkan apa? Tenaga. Dapat mengekalkan tenaga, dapat mengekalkan kesihatan. Lepas tu, dapat merawat penyakit. Lagi? Contohnya kalau kita ni, makan lebih kurang aja. Makan ikut dan aja. Tapi bila kita ambil suplemen, dia dapat jadi sistem backup. Jadi menjadi pelengkap kepada amalan pemakanan kita yang tak seimbang tu tadi. Itu kelebihan suplemen. Kelebihan mengamalkan produk kesihatan. Dan tulis apa sahaja lagi. Sebenarnya dia nak bila jawab wajar dah dapat 1 markah. Buat 3 poin lagi. InsyaAllah dapat 3 markah. Tapi takkan nak bagi 3. Sebab 3 yang kita bagi tu belum tentu betul. Jadi jawablah apa sahaja. Okey, kalau ada yang tak setuju. Tak nak cikgu. Saya rasa tak perlu pun suplemen ni. Kenapa? Bagi sebab mahal lah cikgu. Betul, dia mahal. Suplemen ni mahal. Boleh mahal. Lepas tu ada suplemen dia tak berdaftar dengan KKM. Tulis tidak berdaftar dengan terdapat produk yang tidak berdaftar dengan KKM. Produk yang mengandungi racun, produk yang boleh membahayakan kesihatan dalam jangka masa yang panjang. Cerita semua buruk-buruk dia.
Lepas tu, terdapat kesan sampingan. Lagi, boleh berlaku penipuan. Kata nak merawat penyakit kencing manis, makan-makan buruk kaki. Macam itulah ibaratnya. Nak cerita. Berlaku penipuan lah di situ. Dia kata bagai-bagai bila makan lagi teruk kesihatan. Faham tak cerita dia? Jadi, ini sahaja cikgu bagi 6 contoh, 3 soalan percubaan. Apa pun yang akan keluar, tolonglah anak-anak cikgu yang cikgu sayang ni, apa pun soalan yang akan keluar, peganglah. Aku kena jawab apa sahaja. Penat aku sebagai calon SPM 2021 ni, penat dah aku nak melalui zaman COVID ni. Aku kena all out. Aku kena sedaya upaya jawab apa sahaja. Jangan biar kosong. Sebab bila kita menulis, apa yang kita tulis tu sebenarnya membantu untuk up markah kita. Tapi kalau kita biarkan kertas kita kosong macam ni, macam mana pemeriksa nak bantu menanda? Jadi, apa pun soalan yang akan keluar, fikirlah logik-logik, fikirlah pengalaman kita yang sedia ada. Apa pengalaman aku yang aku boleh nak berkarya dalam jawapan aku tulis. Okey. Ada apa-apa nak tanya? Cikgu rasa soalan bina konsep masuk? Rasa lah. Okey. Dalam banyak-banyak soalan terakhir yang cikgu tengok, faham kita je yang keluar soalan bina konsep. Faham kita tu maksudnya daerah Kuantan saja yang buat soalan bina konsep. Kalau tengok Kelantan tak keluar dah, Terengganu tak keluar, Negeri Sembilan tak keluar, Johor tak keluar, Melaka tak keluar, aku dah tengok dah. Jadi, cikgu nak kata macam mana nak kata, cikgu tak berani juga nak kata. Tapi macam ni lah cerita dia. Kita bincang sekejap bina konsep. Cikgu takut juga masuk. Okey, contoh macam ni Contoh soalan, dia bagi bahan radioaktif. Bahan radioaktif kau hafal tak? Bahan radioaktif, iodin 131, uranium 235, fosforus 32. Contoh ni soalan. Lepas tu soalan dia pun cakap begini. Kaji maklumat. Alhamdulillah. Dalam rajah dan bina konsep bahan radioaktif. Sekali soalan ni keluar. Geram pula aku. Okey. Ini soalan bina konsep. Kamu nampak bentuk dia kata bina konsep bahan radioaktif. Kamu kena hafal 5 tapak tangan yang cikgu kata tu. Apa? Kena pasti maklumat. Lagi? 2 ciri sepunya. Satu contoh lain. Satu bukan contoh. Konsep sebenar. Okey? Kita buat juga yang ni. Takut juga masuk kan? Jadi kena ingat, yang pertama kena pasti maklumat. Lepas tu 2 ciri sepunya. Hafal tolong. 1 contoh lain. Dan 1 bukan contoh. Konsep sebenar. Tolong hafal, ada 5 tapak tangan. Okey, kena pasti maklumat. Macam mana cara nak jawab dia? Mulakan dengan perkataan contoh. Kena pasti maklumat, mulakan dengan perkataan contoh. Apa tu baca semua? Baca semua ni. Contoh bahan radioaktif ialah iodin 131, uranium 235 dan fosforus 32. Boleh tak boleh? Boleh tak boleh? Boleh. Okey, ingat Boleh. Cikgu risau juga takut tak dapat Bukan takut tak dapat, takut masuk. Okey, 2 ciri sepunya jangan bagi lebih daripada, jangan bagi 2, bagi banyak. Ciri sepunya apa? Ciri bahan radioaktif. Bahan yang mempunyai nukleus yang tidak stabil. Hafal. Bahan yang mempunyai nukleus yang tidak stabil. Bahan yang mereput secara spontan. Hafal. Bahan yang memancarkan sinaran apa? Bahan radioaktif. So dia pancarkan sinaran apa? Salah. Betul lah tu, gamma tu. Sinaran radioaktif. Gamma tu sinaran radioaktif lah. Okey?
Dan jangan tulis 2, tulis banyak lah. Ikutlah apa bahan yang kamu nak tulis. Bahan yang. Ikutlah. Tapi fakta yang paling tepat, mempunyai nukleus yang tidak stabil, mereput secara spontan, memancarkan sinaran radioaktif. Okay, settle. Apa satu contoh lain? Dia dah bagi iodine, dia dah bagi uranium, dia dah bagi fosforus. Apa contoh lain? Karbon 14. Karbon 14. Kobalt 60. Tolong hafal. Americium 234. Tolong hafal. Ya, betul tak americium 234? Betul, aku tak ingat belakang dia. Tengok balik ni. Americium. Macam 234 ke? Ke 32? Berapa lah? Berapa americium? Cikgu yang ni yang cikgu guna formula fuse cup tu ke? Ya betul. Betul. Fuse cup. Ya. Americium berapa? Americium 241. 241. Oh, jauh sangat. 234. Americium 241. Kau tahu tak apa fungsi amer ni? Americium. Ya, mengawal ketebalan kertas. Okey, satu bukan contoh. Bagilah contoh yang bukan bahan radioaktif. Apa dia? Air suling, emas, zinc, aluminium. Benda-benda yang bukan bahan radioaktif tu. Ya, bagilah apa saja. Dia nak satu, jangan bagi satu, bagi banyak. Nanti pemiksa dia akan cari jawapan yang betul sahaja. Ya. Okay, so konsep sebenar macam mana nak buat? Q sama dengan 1 tambah 2. Ini Q. Bina konsep bahan radioaktif. Ini Q. Ya. 1 tambah 2 maksudnya kita kena ambil 2 sahaja ciri sepunya terbaik. Contoh sini kita dah tulis sampai 18 ciri sepunya. Punya banyaknya idea kau sampai 18 ciri sepunya kau tulis. Jadi konsep sebenar pilih 2 yang terbaik. Jadi kita gabung saja ayat. Bahan radioaktif ialah sama dengan tu maksudnya ialah bahan yang mempunyai nukleus yang tidak stabil dan bahan yang mereput secara spontan. Siap. Ya, siap. Ini adalah soalan bina konsep. Ya. Cikgu risau juga. Takut masuk bila tengok percubaan negeri-negeri lain dia tak sentuh dah bina konsep ni. Memang tak sentuh langsung dah. Daerah Kuantan je yang membina konsep ni lagi. Tapi tak apa. Untuk pecutan akhir ni kita sentuh juga. Dia masuk ke dia tak masuk ke. Tak apa. Janji kita tengok intai-intai juga dia kan. Kalau dia masuk, Alhamdulillah membantu kita. Kalau dia tak masuk pun tak apa. Tak menjadi ralat pun. Ya. Okey, ada apa-apa lagi nak tanya? Tak ada ego. Tak ada ngantuk dah rupanya Andika tu. Okey, baik. Esok petang. Cikgu tak buat pagi. Cikgu buat petang. Nazman ego. Oh, Nazman. Okey. Pukul 3. Cikgu starting pukul 3. Join lah nanti cikgu bagi link Pukul 3 ini cikgu nak buat full swing. Full swing ni maksudnya cikgu nak sentuh daripada petang tu, belah petang tu form 4. Chapter apa-apa bab yang dekat form 4 tu cikgu nak sentuh every bab lah. Tapi taklah sentuh keseluruhan. Kita sentuh fakta-fakta penting. Malam tu untuk form 5 dan malam tu cikgu buka kepada soalan-soalan lah kalau nak tanya. Ya. Dan cikgu minta doakan cikgu terus sihat lah. Ya. Sebab dia ada juga rasa hari ni dah mula berhidung air dah mula berhidung air kan. Batuk tu dia dah ada sikit-sikit gitu kan. Tapi tetaplah berdoa biar cikgu kuat dan sihat ya. Boleh bersama-sama kamu sehingga ke akhir garisan lah. Okey, ada apa-apa lagi tak? Oi, ada apa-apa lagi tak? Tak ada. Kau tidur belakang tu? Ada. Tak ada. Okay. Kita jumpa insyaAllah esok pukul 3 petang. Okay, take care everyone. Cikgu sayang semua.
Okay, bye. Assalamualaikum. Okay, terima kasih cikgu. Sama. Cikgu. Okay, alright. Terima kasih cikgu. Sama. Okay, Cikgu. sama. Okay. Bye cikgu. Bye. Good night. Good night. Sweet dreams. Oi. Azman main pedang. Bye. Ha? Azman main pedang. Pedang. Oh, main pedang pula bahaya tu. Pedang ke senapang tu? Kenapa? Wish. Okay, bye. Take care. Okay, Assalamualaikum. Hello. Sampai dia ni.